Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah kita dapat siaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report. Cuma untuk hari ini special kerana kita bawakan syarikat yang kita bedah hari ini bukanlah syarikat tempatan, bukanlah syarikat di Bursa Malaysia, tetapi syarikat Nun jauh di sebelah barat, iaitu syarikat yang diberi nama Apple. Okay, so Apple Incorporation INC, Apple INC. I think it's a very well known company untuk semua orang. Kebanyakannya mungkin pernah dengar ataupun pengguna bagi syarikat ini. Dan hari ini insyaAllah kita akan go through berkenaan dengan annual report yang telah dikeluarkan oleh syarikat Apple bagi tahun 2021. Okay, so seperti biasa, please kongsikan video ini dan juga please komen sekiranya anda boleh dengar suara saya dan juga boleh nampak slide share yang saya buat ni. Okay, so izinkan saya untuk menguji audio terlebih dahulu. Okay, keluar bunyi, so it should be okay insyaAllah. So tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita pada hari ini. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. Thank you so much kepada anda yang join dalam sesi bedah siasat annual report hari ini. Okay, yang special saya katakan, yang mana kita akan bedah siasat syarikat di Nasdaq, bukan di Bursa Malaysia tetapi di Nasdaq, syarikat yang diberi nama Apple INC. Okay, so seperti biasa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri juga terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli. Saya merupakan Syariah Registered Financial Planner bersama dengan MFPC dan juga currently memegang dua jenis lesen, satunya daripada SIDC dan satu lagi daripada FIMM. Okay, dan currently saya works bersama dengan Premier Advisor di TSI ataupun nama panjang The Sophisticated Investor Group, dan juga currently as a financial consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad, dan juga sebagai Senior Marketing Representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sdn Bhd. Okay, dan juga untuk beberapa pencapaian saya sepanjang tahun 2021, Alhamdulillah saya merupakan Million Dollar Producer MDP untuk tahun 2021, dan juga sebagai top producer untuk TSI Group bagi beberapa bulan daripada bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November, untuk dua jenis kategori iaitu PMA dan satu lagi untuk kategori PMAT. Okay, so itu sedikit pengenalan berkaitan dengan diri saya. So kita mulakan sesi untuk melihat annual report bagi syarikat Apple. Okay, so sebagai disclaimer, sesi ini tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan, tidak memberikan sebarang buy call dan tidak memberikan sebarang sell call. Sebarang keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so please take note on that. Kita akan review, kita baca sama-sama annual report suatu syarikat, tapi ia bukanlah sebagai nasihat pelaburan. Alright, so anda boleh download annual report Apple ni di laman web dia, di website Apple. Pergi ke bahagian Investor Relations dan anda boleh pilih bagi tahun kewangan yang mana anda nak tengok. Dia juga ada juga seperti biasa quarter report pun ada, dan annual report juga ada. Okay, yang saya buka ni dia punya front page untuk financial year 2021 bagi syarikat Apple, ataupun dipanggil sebagai Form 10K. Form 10K di US dipanggil sebagai annual report. Okay, so ini muka depannya. Keseluruhan report ni tidaklah tebal, sehanyalah 82 pages sahaja, 82 page sahaja, yang mana kalau berbanding dengan syarikat di Bursa Malaysia, kalau syarikat besar-besar yang blue chips tu, 300 lah dia punya report dia, 2 ke 300 pages. Yang ni is very straightforward, tak ada banyak gambar. I think satu gambar yang mungkin logo Apple ni saja. Okay, yang lain hanyalah dia very precise and straightforward punya documents. So this is the front page, anda boleh perhatikan.
didagangkan, Apple ni didagangkan di Nasdaq stock market, di Nasdaq. US dia ada banyak market, dia ada New York, dia ada Nasdaq, dia ada ada berbagai jenis dia punya market dia. Malaysia ada satu, kita satu saja, iaitu KLCI, FTSE KLCI. Okay, so page ketiga ni merupakan dia punya table of content. So anda boleh go through pada parts mana yang anda nak baca. Okay, tapi fokus kita hanyalah pada part 1, okay, dan juga mungkin sedikit elaboration ataupun kita go through kepada bahagian part-part yang lain, sekiranya berkesempatan. Okay, so mari kita lihat apa yang ada dia disajikan buat para pembaca ataupun para investor dulu. Annual report ni hanya boleh didapati jika anda sebagai shareholder. So sebagai shareholder, dia akan postkan kat kita dia punya annual report. Tapi sekarang because of teknologi, adanya internet dan sebagainya, so kita tak semestinya perlu jadi shareholder pun kita boleh dapat dia punya report. So kita dah boleh easily access melalui dia punya website. Dia memang wajib, dia mesti letakkan dia punya annual report di website ataupun tempat-tempat yang mudah diakses. So senang, kita boleh baca annual report sebelum kita buat sebarang keputusan sama ada nak beli ataupun tidak sesuatu syarikat tersebut. Okey, kita pergi kepada part 1. Part 1 dia, part 1 ni diceritakan berkenaan dengan dia punya business, a little bit business background, apakah jenis syarikatnya. Okay, so company background, the company design, manufacture and markets smartphones, personal computer, tablets, wearables and accessories, and sells of variety related services. Okay, the company fiscal year is the 52 or 53 weeks periods that ends on the last Saturday of September. So dia punya period ending bagi dia punya financial year, hari Sabtu untuk bulan September setiap tahun. Dia lain sikit, dia punya financial year dia tu, hari Sabtu. Dia tak spesifik berapa hari bulan, okay, tapi dia sebut hari Sabtu terakhir untuk bulan September. Okay, alright, so ini antara produk, I think kita semua is very tahu berkenaan dengan produk-produk apa yang dikeluarkan oleh syarikat Apple ni. Basically yang paling famous ialah iPhone, okay, dan kedua ialah Mac, ataupun nama dulu is Macintosh, sekarang namanya Mac. Kemudian iPad, wearables, home and accessories yang lain-lain lah, macam Apple TV, AirPods, dia punya iPod Touch lah, apa semua tu. So itu dalam accessories dia. Kemudian dia juga ada business. Dia business yang pertama, dia hasilkan produk. Yang kedua, dia menyediakan services. Services tu antaranya advertising, Apple Care, cloud service, digital content, dan juga payment services. Okay, itu antara produk, itu antara dia punya business, dia punya business segment di bawah services. So dia ada produk dan juga dia ada services. Nanti kita akan lihat berapa pecahan daripada revenue syarikat tu, berapa datang daripada products, berapa pula datang daripada services, dan juga kita tengok mana yang lebih menguntungkan. Okay, so banyak juga servis dia, bukan setakat dia punya cloud saja, tapi juga untuk digital content, payment services, Apple Care. Ini Apple Care pun buat duit, dan juga advertising. Right, kemudian dekat sini the market and distribution. Okay, dah boleh baca. Competition, of course, is dalam industri yang sangat kompetitif, bidang IT dan juga teknologi ni. And then supply and component, research and development, intellectual properties, okay, business seasonality and product introduction. Okay, kalau kita nampak di sini dia mention, the company has historically experienced higher net sales in the first quarter. Okay, so first quarter dia mencatatkan sales yang paling banyak compared to quarter-quarter yang lain. Mostly mungkin didorong oleh di sini sebut sebagai seasonal holiday, yang mana dia start from October, so bulan dia start macam almost September to the ends tu. Okay,
Tapi dia termasuk juga bulan Christmas, termasuk perayaan Christmas holiday season yang mana orang membeli dengan dengan banyak je kan, waktu Christmas tu. Okay. Dan juga of course termasuk juga mungkin Black Friday dan juga event-event yang lain di US sana. Okay. Alright, dekat sini bahagian human capital. So currently dia ada employees ramai 154,000 pekerja, 154,000 pekerja sepenuh masa di seluruh dunia. 154,000. Banyak 154,000 ni. Banyak betul ni. Okay. Kemudian di bawah human capital dia ada workplace practice and policy, okay, growth and development, inclusion, diversity, engagement dan lain-lain. Okay, kemudian kita beralih kepada risk. This one is mostly apakah risiko-risiko ni disclosure memang normally kita boleh jumpa, termasuk juga di dalam annual report bagi syarikat-syarikat di Malaysia. So dalam form 10K ni pun dia ada keluarkan juga all the risk yang associated to the company, yang mana boleh menjejaskan sesuatu syarikat tu, dia perlu mention. Alright. Okay, apa lagi yang menarik dekat sini? So risk, bahagian risk ni panjang, anda boleh go through sedikit mana yang anda nak baca dengan lebih detail, tapi saya takkan go through on that. Kita lihat okay, page ke-20. Okay, page ke-20. Item 1B, unresolved staff comments. Okay, so dia ada currently ada legal proceedings yang sedang berlangsung ataupun masih lagi diucapkan masih dibicarakan di mahkamah, iaitu antaranya berkenaan dengan Epic Game yang mana dia file a lawsuit against Apple ni. Ni court case ni boleh baca lah untuk dia saman Epic Game dia saman syarikat Apple. So of course lah dekat US ni saman menyaman ni dia dah macam it's common, it's very common sangat so common until ada orang menyebut orang cari makan dengan saman orang. Sampai macam tu istilah orang ni. Dia letak macam perumpamaan sebab banyak sangat kes sebab the bigger you are dia being exposed kepada risk of litigation ni memang banyak lah especially syarikat Apple yang dah semalam dia dah reach 3 trillion market cap dia, valuation 3 trillion US dollar, the first company yang sampai tahap tu. Sebelum ni dia reach 2 trillion. I think that was in 2020 dia sampai dia break the 2 trillion US dollar company, dan tahun ni 2022 dia dah reach ataupun dia dah break the 3 trillion, the first company yang achieve that level. So of course akan ada banyak mata-mata yang memandang. Okay, so kita teruskan kepada page yang seterusnya. Kita lihat page 21. Okay, so kita nampak guys ni part 2 dia tulis market for registrant common equity related stockholder matters and issuers purchases of equity securities. Okay, so ni simbol ataupun akronim dia AAPL di Nasdaq. Dia didagangkan di the Nasdaq Stock Market LLC. Current holders as of October 15, 2021 ada lebih kurang 23,502 orang shareholder for the record. So jumlah pemegang saham bagi syarikat Apple pada 15 Oktober 2021 ada seramai 23,000 orang. 23,502 orang. So tu satu dunia lah tu sebab US market ni memang jadi attraction bagi ke seluruh pedagang dan juga pelabur di seluruh dunia. So sekarang dia ada 23,000. Kalau anda ada satu shareholder dalam tu pun termasuklah sebenarnya anda dalam tu. Tapi kalau anda masuk dalam unit trust tu dia tak adalah nama anda.
mungkin you punya fund tersebut, mungkin dia sebagai shareholder lah. Okay. Tapi kalau beli direct common stock dia, so anda juga sebagai dia punya shareholder. Tapi kalau beli mutual fund ataupun unit trust, dia hanya ada nama fund tersebut lah. Okay. Sebab banyak juga mutual fund di Malaysia untuk global fund dia, dia ada yang masuk dalam Apple, all the tech stock tu commonly memang ada lah, Apple, Google, Alphabet, bukan Google, dia Alphabet, Meta, itu semua is a common tech stock. Dia panggil FANG stock. Okay, seterusnya apa lagi yang ada kat sini, page 22. Okay, dia juga bagi satu comparison company stock performance as compared to beberapa index yang lain. Okay, dia compare berapa pulangan dalam masa 5 tahun saham Apple ni as compared to yang pertama S&P 500 index. This one is S&P 500 lah. Kemudian S&P Information Technology Index, yang ini pecahan daripada S&P tu, information IT saja, index untuk IT. Dan satu lagi Dow Jones Technology Super Sector Index. So dekat Malaysia I think kita tak jumpa yang comparison macam ni, tapi dekat dalam report Apple ni dia interestingly dia tulis macam ni, dia bagi comparison. So comparison ni lah based on 100 US dollar, graph yang mana invested 5 tahun lepas. Kat sini semua ni katalah dalam setiap index ni masuk juga 100. So berapakah pulangannya as of 25th September 2021. Okey. Mari kita lihat mana yang paling menguntungkan. Okey. So yang pertama Apple yang hitam ni, straight line hitam. Okey. So daripada 100 sekarang ni kalau orang tu masih pegang, contohnya 100 US dollar, sekarang ni dah jadi 500 lebih, I think 556 US dollar. Gandaan 5 kali ganda, 5.5 kali ganda. So paling tinggi lah, yang kedua tertinggi dekat sini kalau kita tengok is Dow Jones, US Technology Super Sector Index. Berapa pulangan dia? 362, daripada 100 dolar jadi 362 US dollar. Kemudian yang ketiga adalah S&P Information Technology Index, which is dia dapat sikit bawah sikit daripada Dow Jones tadi, 349. Dan yang paling rendah kat sini S&P 500 Index, okay, 218. S&P 500 Index is commonly used as a comparison antara whatever investment kat US ni lah. Sebab dia ada index yang investor boleh labur. Dia labur dekat index tu, S&P 500. Okay, so dia tunjuk ini, so nampak Apple paling tinggi lah for the past 5 years. Okay, so elok juga 5 years, jangan ada compare 1 tahun. Is to be fair, 5 years okay lah. Alright. So management discussion analysis of financial condition. Okay, so dia ada juga MD&A, management discussion and analysis. Anda boleh go through kat sini apa dia ceritakan. Of course macam biasa cerita pasal financial year highlights on the COVID-19 update, fiscal, berapa dia punya net sales, berapa increment, dan lain-lain. Kemudian dekat page ke-24. Okay, so page ke-24 ni interesting sikit sebab dia bagi dekat kita breakdown untuk setiap produk tu berapa revenue yang dia dibawa kepada untuk syarikat. Okay, so total sales untuk syarikat Apple bagi tahun 2021 adalah sebanyak 365 bilion US dollar. 365 bilion kat sini, bawah ni total untuk itu untuk sales daripada campur product and the services, dia campur semua. Total net sales dia sebanyak 365 billion US dollar. Okay, so is increase daripada tahun 2020, which is sebelum ni hanyalah 274 billion. Kerana ni naik sampai 365 billion, almost 90 billion peningkatan. Kalau kita tengok daripada 2019 ke 2020 tak banyak.
Daripada 260 jadi 274, naik lebih kurang 14 bilion. Tapi 2021 naik berkali, tak adalah 2 kali ganda, tapi naik sampai almost 90 bilion. So increment yang cukup bagi saya banyak untuk tahun 2021. So mari kita lihat manakah produk yang paling banyak membawa keuntungan atau membawa sales bagi syarikat Apple. So obviously kalau kita nampak dekat sini, yang paling tinggi contributed untuk revenue ataupun untuk sales bagi syarikat Apple adalah iPhone. Okay, so penggemar ataupun pengguna iPhone adalah penyumbang utama kepada sales syarikat ataupun revenue bagi syarikat Apple bagi tahun 2021. Okay, dan juga sebenarnya iPhone ni ialah main contributor bagi sales Apple since tahun 2019, 2020 juga sebab itu memang dia paling tinggi lah. Okay, so iPhone user, saya bukan iPhone user, saya pernah guna iPhone, okay, tapi saya tak rasa comfortable dengan iPhone tu, so saya tak gunalah, saya tak guna iPhone. But main income datang daripada iPhone. Okay, so iPhone sekarang dia bukanlah sekadar phone, dia adalah status, dia adalah personality bagi menunjukkan diri seseorang. Dia dah menjadi more on fashion perceptions towards possession seseorang. Okay, jadi bukanlah sekadar telefon yang boleh buat call sahaja. Okay, so it's more than that. So iPhone user dia lain sikit. So dia sebab tu dia akan update, keep on continually update dia ataupun upgrade dia punya iPhone once dia keluar new model. So dia ada memang raving fans iPhone ni. So jangan question dia orang punya ke iPhonean itu. So dia orang ni lah main contributor bagi syarikat Apple. So that is marketing yang dia dibuat daripada dulu, masa zaman Steve Jobs lagi, yang mana dia dah create the raving fans. You keluarlah produk macam mana pun, dia tambah pixel sikit ke, tambah bateri sikit ke, there still the people going to buy. That's why Apple ni dia ada something else sikit. Kalau nak compare in term of technology, dia tak boleh. Okay, sebab dia is a dia ada dia punya customer base yang tersendiri. It is a very special punya business model. Okay, alright. So yang kedua, main contributor bagi sales Apple adalah datang daripada services. Services juga tinggi, 68 bilion. Manakala yang ketiga datang daripada wearables, home and accessories. Ini barang-barang dari tu, AirPods lah, Apple TV, Apple Watch, tu semua dalam ni 38. Dan juga yang keempat datang daripada Mac. So Mac ni termasuk semualah, MacBook Air ke, MacBook Pro ke, MacBook yang desktop tu ke kan. Dia bukan desktop, dia panggil Mac lah. So Mac mini ke, semua yang Mac tu dia bawah kategori ni. Dan juga yang terakhir datang daripada iPad. So iPad juga contribute quite a significant number, 31 billion US dollar. Right. Okay, mari kita lihat seterusnya apa lagi yang menarik dalam report ini. Okay, dekat sini juga dia bagi kat kita dia punya segment operating performance. Sales Apple datang daripada negara mana? Okay, tadi daripada produk mana? Yang kedua ni dia bagi daripada negara mana datang sales ni. So kalau kita lihat dekat sini, memang ternyata lah main contributor untuk untuk Apple ni adalah daripada US, Amerikas. Saya think termasuk juga Canada lah. Amerika ni dia termasuk North America lah, di Canada tu. Okay, so main contributor Amerika sebanyak 153 billion US dollar. Kita jangan sebut ringgit ni, kita dah pergi stocks ni, saham-saham global, kita sebut US dollar. Okay, takut tersasul. So 153 billion datang daripada Amerika, paling tinggi. Okay, kedua main contributor datang daripada Europe, negara-negara EU, Eropah. Europe mungkin termasuk juga Britain, walaupun dah Brexit, so termasuk juga dia kata kira region lah, Europe.
Kemudian yang ketiga, Greater China. Okay, so Greater China. Greater China ni negara mana? Of course lah, negara China, Taiwan, Hong Kong. That is kita call sebagai Greater China. So juga penyumbang terbesar. Yang ketiga terbesar, 68 bilion. Walaupun trade war lah apa semua, penyumbang ketiga je terbesar untuk syarikat Apple. Kemudian Japan adalah yang keempat. Japan. Japan as a country tau, dia menyumbang. Yang lain ni macam region, Europe, Greater China dia consider region. Dia Japan, orang Japan suka pakai produk Apple lah, Japan. Okay, itu dia bukan dia country, dia bukan region. Yang lain ni region dengan rest of Asia Pacific. Dia Asia Pacific besar lah, Asia Pacific masuk kita juga, Asia Pacific. So hanya dah menyumbang 26. Jepun alone 28. So daripada segi country, mereka yang pertama, Jepun tu kita besar agak lah. Alright, so ini dia punya explanation dengan lebih details. Apa produk yang terjual tinggi? Of course semua iPhone, servis Mac. Jepun orang suka beli apa? iPhone dan juga services. Dia tak beli Mac. Okay, dia beli iPhone saja kat Jepun ni. Okay, Greater China semua dia beli. iPad pun masuk. Asia Pacific sama, iPhone, iPad services. Okay, apa lagi yang kita boleh dapat dalam report ni? Page ke-26, dia cerita pasal gross margin. Ni kita tengok berapa gross margin bagi dia punya bisnes. Yang pertama, untuk produk bagi tahun 2021 35%, dia punya gross margin percentage. Bagi services 69%. Of course services ni bukan dia keluarkan produk, bukan ada cost ni. So dia bagi servis saja. So 69%. So of course services lebih tinggi marginnya berbanding dengan produk. But untuk produk tinggi juga, 35%. But this is gross, dia bukan net lah. But 35 untuk gross. Okay, so services is 69. 69 tinggi, untuk servis. So business service memang kalau kena servis dia lah, is bigger margin, margin dia. So total gross margin percentage is 41%. So dia nampak peningkatan from year to year daripada 37%, 38%, sekarang dah 41%. Okay, 3 tahun berturut-turut meningkat dia punya gross margin percentage. Okay, apa lagi yang kita boleh dapat kat sini? Operating expenses. Okay, R&D 6% daripada dia punya net sales dia gunakan untuk R&D. Banyak juga so dia nak hasilkan produk-produk baru semua masuk ke R&D ni, cost 6%. Selling, general and administrative 6%, untuk marketing, campaign dan sebagainya. It's also 6%. Manakala untuk expenses, all the operating expenses or OPEX dia adalah 43 bilion ataupun equivalent to 12%, 12%. Okay, alright, menarik. Page ke-27 is on provision of tax. Okay, so tax dia bayar provision for tax 14 bilion. So untuk 2021 dia bayar paling banyak lah untuk 3 tahun ni, 14 bilion. 2019 10 bilion, 2020 9 bilion, 2021 14 bilion. Okay, kat page 27 ni juga kita boleh nampak kat sini dia tulis liquidity and capital resources. The company believe its balance of cash and cash equivalent and unrestricted marketable securities which total 172.6 billion US dollar. Ada 172 billion dalam cash equivalent dan juga unrestricted marketable securities. Banyak dia punya cash dia 172 billion.
Manakala debt dia ada lebih kurang 118 bilion, okey, tapi untuk 12 bulan punya payable adalah 9.6 bilion sahaja, okey. So cash dia banyak kat sini 176 bilion ni banyak mana oh ya, memang banyak lah 100 bilion tu debat dalam US dollar kalau convert ke ringgit tu dah lebih kurang 500 lah 500 bilion. 500 bilion is PNB punya size lah lebih kurang PNB punya size asset 500 billion okay, tu cash dia untuk Apple dahsyat bukan biasa-biasa punya duit banyak. Okay, kemudian apa lagi yang dekat sini? Okay, quantitative and qualitative disclosure about market risk. This is the punya risk yang involved. But untuk Malaysia untuk orang Malaysia kalau melabur di global stocks di US ke Europe ke mana-mana, kita jangan lupa on top of dia punya interest rate risk lah, foreign currency risk yang lain tu ada juga ni currency risk sebab kita punya income, kita punya modal tu semua dalam ringgit so bila kita convert tu dia ada currency risk kat situ. So please bear in mind kalau anda invest dekat global stock. Of course dia ada company risk berarti macam lah integration risk lah, apa semua risk tu. Ada satu lagi tambahan sebab kita invest guna daripada ringgit kita convert. So ada pertambahan risk kat situ. Okay, kemudian kita tengok dekat page ke-32. This is a consolidated statements of operations. Kalau dekat ni anda boleh nampak okay, the gross margin, kemudian dia ada net income. Okay, so this is the net income, net pendapatan bersih bagi syarikat Apple untuk 2021 adalah 94 bilion ringgit Okay, so untuk tahun 2021 94 berbanding tahun sebelumnya tahun 2019 55 bilion, tahun 2020 57 bilion, meningkat kepada 94 bilion untuk tahun 2021 Okay, so anda boleh nampak dekat sini. Kemudian apa lagi yang menarik dekat sini? Okay, ni pecahan dia, consolidated balance sheets. Kita boleh nampak dia punya cash ataupun assets cash and cash equivalent dia ada 34 bilion. So yang tadi tu termasuk dia kata 117 tadi tu kan, 34 sorry, $176 bilion 176 bilion tu termasuk juga securities yang lain tu unrestricted securities. So untuk cash, betul-betul cash yang ni betul, maknanya memang betul cash cash equivalent tu 34.9 bilion US dollar. Tersebut ringgit pula Yang ni marketable securities dan lain, total asset kat sini. Kemudian non-current assets total 351, boleh nampak kat sini. Dia punya total liability and shareholder equity 351 kat sini Okey, apa lagi? Dia ada juga invest, I think. Dalam kalau ada pecahan breakdown dia tak. Okey. Okey, ni ada dia punya ni. Kat mana ni? Financial instrument ni letak kat mana? Okey. So cash and cash equivalent dia letak kat mana? Ada dua tempat Pertama dia letak kat money market funds. Okey, ini yang saya selalu sebut tu, money market. So so company sebesar Apple pun tahu menggunakan money market punya instrument sebab kalau letak dalam current account okey, tak dapat apalah. Dapatlah 0. something percent tu but money market dia boleh offer lebih tinggi kalau fixed deposit dia ada login sikit mungkin sebulan, mungkin 3 bulan, 6 bulan based on dia punya terms lah tapi money market ni dia tak ada login period. So that's why company normally untuk aset yang cair, liquid asset tu dia masuk dalam money market. Okay, so dia ada 9.6 bilion dalam money market funds. Kemudian dalam mutual funds pun dia ada. Dia masuk unit trust.
Apple juga melabur dalam unit trust tapi tak banyak, dia hanya melabur sebanyak 175 bilion 175 juta US dollar saja 175 juta. Tapi money market dia ada 9.6 bilion letak dalam ni. Kemudian dalam level 2 yang ni equity securities, US Treasury securities, dia masuk banyak ni US security punya ni, non US security ni bentuk corporate lah corporate debt securities pun ada, commercial paper pun ada. So ni semua ni 189 dekat sini, current value, fair value dekat sini 190. So ada yang untung, ada yang rugi, unrealized loss dan juga unrealized gain So mutual fund dia ada gain mutual fund dia gain lebih kurang 11 tolak 1. So 10 juta dia ada gain kat sini mutual fund dia. Fund mana saya tak tahulah, dia masuk kat situ, dia tak mention kat sini. Okay, tahun 2020 dia tak ada mutual fund, baru 2021 kot dia masuk kat sini tahun 2020 dia hanya dalam money market fund saja. Okay, alright, so I think that's all yang saya nak kongsikan dengan anda hari ini berkenaan dengan annual report syarikat Apple. InsyaAllah kita akan bawakan lebih banyak lagi report-report daripada saham-saham global insyaAllah bagi tahun 2022 ni. So kita mulakan dengan Apple, kerana Apple baru-baru ni hangat diperkatakan berkenaan dengan valuation 3 trilion US dollar. So kita tengok apa yang ada dalam syarikat ni, apakah business model dia, berapa sales dia, berapa profit dia, dan juga lain-lain information. Okay, sebelum saya akhiri sesi ini, ingin saya memperkenalkan kepada anda berkenaan dengan salah satu servis yang ditawarkan di Phillips Capital Management Sdn Bhd, iaitu kita menawarkan servis private managed account. Private ataupun lebih dikenali sebagai private mandates, yang mana kita juga ada managed account untuk saham-saham global. So this is not a unit trust, this is memang purely on stocks. So dalam mandates ini, private mandates ini, anda punya modal ataupun investment tu akan dilaburkan direct ke stocks. Dia akan beli terus saham-saham bagi syarikat-syarikat yang patuh syariah dan juga yang didagangkan di seluruh dunia. Dia gabung, dia bukan US stock saja, tetapi dia combination of global stock. Ada di US, ada di UK, ada di Germany dan lain-lain. So sedikit penerangan berkenaan dengan global stocks ni. Namanya ialah Quant Global Syariah. Minimum investment adalah 100,000 dan ke atas. Subsequent investment adalah 10,000. So bila katakan kali pertama anda invest 200,000, so kalau nak top up, sekiranya nak top up, dia tak compulsory, bukan wajib untuk top up. Sekiranya anda ada modal tambahan, nak tambah dalam keadaan 10,000 dan ke atas, 10,000, 20,000 ataupun 30,000. Service fee nya adalah 3% untuk capital injection. So kalau anda invest 200,000, dia kenakan 3% daripada situ. So daripada dah tolak 3% tu, itulah modal yang akan digunakan untuk pelaburan anda. So untuk first 50,000 adalah 1.5%, dia punya fees, management fee dia ataupun annual rep fee dia panggil. Kalau lebih daripada 50,000 dan ke atas, hanyalah 1.25% sahaja. So very low compared to market. Dan kalau 500,000 ke atas, hanyalah 1% sahaja setahun. Yang ini every yearly, but dia akan prorate monthly. So ini antara negara-negara ataupun breakdown negara yang dilaburkan. Antaranya di Australia, of course dia ada di US, dalam di saham di Hong Kong, di UK, Turkey, Canada, France, Germany dan juga lain-lain. So top 5 holding as of 31 Oktober yang lalu, ini antara syarikat-syarikat yang didagang. Maknanya saham anda tu dia akan beli terus all the stocks. Contohnya Sims Metal Management ada dalam 6.4% dalam tu. China National Offshore Oil Corporation Limited, ada 6.2% dalam tu. CES Energy Solutions, ada juga di Glencore dan juga di BlueScope Steel, 6%. So caranya
adalah mudah kerana anda tak perlu pening-pening nak fikir nak beli saham apa, nak check status syariah saham-saham tersebut, nak kena monitor saham tersebut. Tak perlu. Bila anda buka account dengan Phillip Capital, dia menggunakan private mandate Quant global syariah ni, semua A to Z Phillip Capital akan uruskan untuk anda. Okay, so anda tak perlu nak monitor, nak buat screening, nak buat analisis, tak perlu. It's purely memang goyang kaki. So apa yang anda perlu keluarkan adalah modal untuk service fee yang sekali itu, one off untuk every capital injected, dan juga annual management fee. Itu fee yang terlibat sahaja yang anda perlu keluarkan. Tak payah pening-pening, tak payah pening-pening. Sebab US market contoh, US market dibuka pukul 10.30. Sekarang ni pukul 10.30 malam. Sekarang baru pukul 9.48. Belum buka lagi. Nanti 10.30 baru opening. Closing dia pukul 5 pagi. So lebih baiklah anda tidur dan serahkan semua tugas-tugas ni kepada Phillip Capital untuk uruskan untuk anda. So anda tak perlu pening-pening, and let the money grow for you, ataupun let the money works for you. So you can sleep at night with peace of mind. Tak adalah nak fikir nak cut loss ke, nak break, nak average down ke dan sebagainya. Okay, so if you're interested untuk subscribe to this service, private mandate, boleh hubungi saya. Saya akan tinggalkan link untuk anda contact saya, sama ada di bahagian komen ataupun di bahagian description di channel YouTube saya, insyaAllah. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Thank you so much kepada yang join. Jutaan terima kasih kepada yang dah share this video. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.